Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Pengurusan hutan yang mampan menyumbang kepada ekonomi negara. Lebih 1 kilogram syabu dan 182 gram ganja berjaya dirampas dalam operasi Jekyll Biro Kawalan Narkotik. Bulan Ramadan bukan sahaja dihidupkan dengan mengerjakan ibadah puasa dan bertadarus, bahkan mempelajari dan menghayati pengajaran yang terkandung di dalam ibadah puasa agar menjadi panduan dalam kehidupan seharian. Antara pengajaran itu ialah mengamalkan keikhlasan, ketakwaan, menerapkan nilai bersederhana, memanfaatkan masa dan saling bantu-membantu. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Ihya Ramadan yang diadakan bagi memarahkan munajat di ambang Ramadan, anjuran Kementerian Halal Agama kali ke-79. Acara disertai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halal Agama. Juga menyertai Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan yang memimpin bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Azmi bin Haji Yaakob, Pegawai Pelajaran Agama secara maya dari Musalah Al-Amin, Pusat Dakwah Islamiah. Turut menyertai para pegawai, tenaga pengajar dan mahasiswa College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Pengkalan Batu serta para jemaah daripada 101 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Lebih 80 buah lukisan dipamerkan di pameran seni visual dan bazar amal yang diadakan untuk tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turki dan Republik Arab Syria. Petang tadi diadakan majlis pembukaan pameran dan bazar amal tersebut yang berlangsung di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Pameran dan bazar amal dirasmikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pameran bertemakan Seniman Peduli Anjuran Zakaria Omar Art Foundation dengan kerjasama Impian 7 Art Group yang merupakan projek kemanusiaan manifestasi seniman negara Brunei Darussalam terhadap kesengsaraan dan penderitaan rakyat Republik Turki dan Syria apabila gempa bumi melanda pada 6 Februari lalu. Diadakan sehingga 1 April 2023, pameran dihasrat memperkasa produk seni dan kraf tangan, pelukis-pelukis tanah air dan pengusaha kraf tangan tempatan. ...27 keluarga asnaf fakir dan miskin dari Kampung Kilanas yang berdaftar dengan Majlis Ugama Islam Brunei Muib dan bermastautin di Kampung Kilanas menerima infak pada majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa arwah sekampung dan penyampaian infak program berbagi rezeki sempena menyambut bulan Ramadan. Majlis berlangsung semalam di Masjid Kampung Kilanas. Penyampaian infak kepada penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Infak tersebut merupakan barangan makanan keperluan dapur hasil dari sumbangan ahli jawatan kuasa takmir dan penduduk sekitar Masjid Kampung Kilanas bagi membantu meringankan beban perbelanjaan para asnaf fakir dan miskin dalam membuat persediaan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sejak pelancaran dasar perubahan iklim Brunei Darussalam BNCCP pada tahun 2020, negara Brunei Darussalam telah berjaya menanam hampir 80,000 pokok, menunjukkan usaha untuk memelihara
dan mengembangkan kawasan hutan bagi mengurangkan pelepasan karbon, mengekalkan biodiversiti dan menggalakkan pembangunan mampan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, menyatakan perkara tersebut semasa acara penanaman pokok anjuran UOB Asset Management Brunei Darussalam dan Green Brunei di Taman Riadah Pentagon Brakas. Alhamdulillah, Brunei Darussalam is blessed with lush rainforests that are home to a wealth of natural resources that can contribute to our economy. Trees are valuable assets in our fight against climate change. It can also generate carbon credits, therefore providing an economic incentive for us to invest responsibly in sustainable forest management practices. Lebih 100 perwakilan dari 19 organisasi termasuk fakulti dan pelajar dari institusi-institusi pendidikan menyertai acara berkenaan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Persatuan Bulan Sabit Merah mengadakan majlis penyampaian surat lantikan jawatan dan sijil tauliah pangkat sesi Takbir Urus 2023-2027 petang kemarin. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua kepada ahli-ahli jawatan kuasa baharu. Persatuan Bulan Sabit Merah kini mempunyai 800 ahli sukarelawan termasuk kadet Bulan Sabit Merah sekolah dan sudah mempunyai National Emergency Operation Centre NEOC yang beroperasi di Kompleks Anajat Bribi yang telah dilancarkan pada bulan Februari yang lalu. Perkemahan legasi rancangan kapal belia di Hasrat dapat memberi hasil yang positif dan melahirkan belia yang berpotensi besar. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Enam orang warga tempatan terdiri dari 4 lelaki dan 2 perempuan dalam lingkungan umur 21 hingga 48 tahun berjadi tahan semasa operasi Jakal, Biro Kawalan Narkotik. Operasi dijalankan pada 1 hingga 19 Mac 2023 di 4 lokasi yang berlainan dengan menyasarkan kepada salah seorang pembekal dadah utama di daerah Brunei dan Muara. Hasil daripada siasatan yang dijalankan beberapa tangkapan merupakan orang suruhan kepada dalang utama dan mempunyai peranan yang berlainan. Taktik dalang utama adalah dengan menggunakan pihak ketiga untuk menyeludup dadah masuk ke negara Brunei Darussalam, menyimpan bekalan dadah dan wang hasil dari kegiatan pengedaran dadah. Taktik ini bertujuan untuk mengelirukan pihak berkuasa dan mengelakkan dari dikesan. Manakala seorang lagi tangkapan merupakan pengedar dadah tegar yang pernah menjalani hukuman penjara selama 21 tahun. Namun ia tidak menghalang beliau untuk terus bergiat dalam aktiviti pengedaran dadah. Siasatan juga membongkar tempat penyembunyian bekalan dadah iaitu di dalam satu bekas tin biskut jenama Fun Mix yang disembunyikan di kawasan semak dalam hutan di luar kawasan rumah salah seorang tangkapan di Kampung Buang Sakar, Mukim, Lumapas. Secara keseluruhan, operasi Jakal telah merampas 1.078 kg syabu dan 182.63 gram ganja. Dadah syabu yang dirampas dianggarkan bernilai lebih dari RM200,000 dan boleh menampung kira-kira 10,748 orang penagih dadah. Turut dirampas ialah wang tunai berjumlah RM19,032, $67 Singapura dan RM1,228 Malaysia
disyaki hasil daripada aktiviti pengedaran dadah dan barang-barang kemas dengan berat keseluruhan sebanyak 94 gram. Operasi Jakal ini juga merupakan hasil pertukaran maklumat perisikan dan kerjasama antara Biro Kawalan Narkotik dan agensi sejawat di negara jiran, yang mana dalang utama juga mempunyai kaitan dengan kes tangkapan dadah di persempadanan negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang telah tular di media sosial sebelum ini. Dalang utama merupakan seorang warga tempatan yang bukan sahaja mempunyai rangkaian pengedaran dadah tetapi turut bersekongkol dengan sindiket lain dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang menyalahi undang-undang seperti permainan judi secara dalam talian dan penyeludupan barang-barang tegahan. Biro Kawalan Narkotik masih lagi menjalankan siasatan ke atas tangkapan-tangkapan operasi ini dan akan terus mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memperkas dalang utama operasi Jakal. Biro Kawalan Narkotik juga ingin memohon bantuan kerjasama orang ramai untuk menjejaki Muhammad Mahadi bin Haji Suhaili, nombor kad pengenalan 00269934 berhubung kes ini. Biro Kawalan Narkotik juga ingin mengingatkan kepada orang ramai yang operasi bertujuan untuk melumpuhkan rangkaian pengedaran dadah akan terus dilaksanakan bagi melindungi masyarakat dan penduduk negara ini dari pelbagai ancaman keselamatan yang timbul dari kegiatan jenayah termasuk jenayah dadah. 25 peserta termasuk 8 peserta perempuan ikut serta dalam musabakah tilawah Al-Quran bagi belia dan belia wanis Masjid Senegara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah di Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pandan, daerah Belait. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juara bahagian lelaki dimenangi oleh Abdul Kawil Aziz bin Haji Abdul Rajid dari Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Manakala Nur Amal Atikah alias Aida binti Haji Sudirman dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menjuarai bahagian wanita. Musabakah dikendalikan oleh Masjid RPN Kampung Pandan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengadakan majlis penyampaian anugerah bagi para pemenang Anugerah Piawaian Pelancongan ASEAN Negara Brunei Darussalam 2023. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Anugerah disampaikan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Second ASEAN Spa Services Standard Award dimenangi oleh Reflection Eco Holistics Brunei, Sendirian Berhad. Manakala Second ASEAN Public Toilet Standard Award pula diberikan kepada Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Restoran Kaizen Sushi dan Seria Energy Lab. Perkemahan Legasi Rancangan Kapal Belia Anjuran Persatuan Bekas Peserta Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun Bersatu melabuhkan tirainya dengan majlis penutupan. Majlis berlangsung di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Anugerah peserta terbaik keseluruhan diterima oleh Awang Muhammad Sadiq Sharifuddin bin Muhammad Azizi Sharafuddin dan Dayang Najla Salsabila binti Haji Ismail. Perkemahan kali ini disertai oleh 35 orang peserta dari keempat-empat daerah berumur di antara 15 hingga 25 tahun. Selain memberi hasil yang positif dan melahirkan belia yang berpotensi besar, perkemahan seumpamanya juga diharap dapat membangunkan semangat kepimpinan dan keyakinan serta mengembangkan semangat patriotik mereka. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Kadung B
serta calon ketua kampung Beribi 2 Mukim Gadong B diadakan hari ini di Sekolah Rendah Beribi Telanai. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon bagi mengisi jawatan penghulu Gadong B adalah Awang Roslaini bin Haji Omar, 47 tahun. Sementara calon bagi jawatan ketua kampung Beribi 2 ialah Awang Muhammad Faizal bin Haji Zaini, 48 tahun. Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan B Persatuan Warisan Kedayan Jerudong dan Koperasi Serbaguna Persatuan Buhor KSPB petang tadi menganjurkan majlis membaca tahlil dan doa arwah sekampung. Majlis diadakan di Sekolah Rendah Jerudong. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada lebih 60 orang kurang berkemampuan di Kampung Jerudong. Sumbangan dihasrat dapat membantu sedikit sebanyak keperluan mereka menjelang bulan Ramadan. Sebagai persediaan menyambut kedatangan bulan Ramadan, Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Layong pagi tadi mengadakan aktiviti bergotong royong dan kempen kebersihan di masjid berkenaan. Kempen turut disertai oleh sukarelawan daripada Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Kejeraya. Melalui aktiviti kemasyarakatan seumpama ini, ianya dihasrat dapat memberikan keselesaan kepada para jemaah dan penduduk kampung untuk melakukan ibadah serta sebagai usaha untuk memakmurkan dan mengimarahkan masjid dengan mewujudkan suasana masjid yang bersih dan kondusif. Sempena sambutan Hari Autism Sedunia 2023, hari ini diadakan Autism Awareness Fund Day di Semata BACA Sungai Hancing. Acara merupakan projek yang diungkayah oleh para mahasiswi Ijazah Sarjana Logistik School of Business and Economics Universiti Brunei Darussalam UBD atas jemputan dari Semata Brunei. Ianya juga adalah sebahagian dari perisian modul pengurusan projek. Acara antara lain bertujuan untuk memupuk keterangkuman dalam kalangan kanak-kanak autisma dengan orang ramai, di samping membantu pelajar UBD yang terlibat untuk mendapatkan perspektif dan kemahiran baru dalam pengendalian projek dan pengurusan acara. Saingan Liga Perdana Singapura, pasukan Brunei DPMM-FC meneruskan saingan Liga dengan menentang Gelang International di Stadium Jalan Besar, Singapura. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DPMM-FC tewas kepada pasukan lawan dengan jaringan 1-3. Persatuan Pengakap Daerah Belait pagi tadi mengadakan aktiviti brisk walk dan zumba sempena Karnival Pengakap 90 tahun di Brunei Darussalam. Acara diadakan di Taman Jubilee Perak, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Acara dimulakan dengan aktiviti zumba diikuti dengan brisk walk di pesisiran pantai taman tersebut. Aktiviti bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat dan aktif dalam kalangan pemimpin pengakap dan ahli Persatuan Pengakap Daerah Belait. Kejohanan Golf Terbuka Brunei 2023, Anjuran Persatuan Golf Brunei Darussalam berakhir petang tadi dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Acara diadakan di Klub Golf Diraja Brunei, Jerudong. Kejohanan 3 hari ini disertai oleh lebih 100 pemain dalam dan luar negara. Juara overall gross disandang oleh Zaim Jafari dari Sabah setelah mencatat 151 pukulan. Sementara itu, Han Liang Siu menjuarai kategori overall net setelah mencatat 141 pukulan. Penyampaian hadiah kepada pemenang overall gross disempurnakan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Al-Mukhtar bin Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz, Naib Presiden BDGA.
Manakala hadiah bagi pemenang overall net disampaikan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz, Ahli Eksekutif BDGA. Festival Bola Sepak Akar Umbi Kebangsaan bagi sekolah-sekolah berakhir pagi tadi dengan majlis penyampaian hadiah. Acara berlangsung di Rumah Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD Brakas. 300 peserta terdiri daripada para pelajar sekolah rendah kerajaan dan swasta, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Halal Agama menyertai festival tersebut. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Julaihi bin Muhammad alias Muhammad, pemangku pengarah Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Festival seumpamanya diadakan untuk memberi pendedahan awal kepada para pelajar mengenai sukan bola sepak dari peringkat rendah serta menanam semangat kesukanan. Acara dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian jasmani dan rekreasi Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD.